lama juga, minggu lebih balik mengundi. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah alaina hikmataka wansur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Sadaqallahul azim. Yang dikasihi, yang dimuliakan tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, ahli jawatan kuasa surau, termasuklah pihak pengurusan dan seterusnya, para jemaah muslimin muslimat, mukminin mukminat yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, marilah pendengar sekalian, kita memanjat kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam pada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah pendengar sekalian, kita bersyukur masih lagi Allah kurniakan kehidupan kepada kita, di samping masih lagi Allah bimbing, beri taufik dan hidayah untuk bersama-sama berada dalam majlis selepas kita menunaikan fardu maghrib berjemaah. Semoga-moganya usaha kita seperti ini berterusan sampailah ke akhir hayat kita, insya-Allah. Para jemaah muliakan, berbagai perkara yang terkini sekalian, yang mana satu maksud saya, keberadaan kita sekarang masih lagi tidak ada kerajaan. Mungkin kerajaan negeri adalah, ya, kerajaan pusat belum selesai. Jadi itulah bagi saya, tuan, duk ingat yang mana satu ni, tak kira lah siapa pun, ya. Tapi maknanya kita ingat hari ni dah ada dapat dah kerajaan baru, tak dapat lagi. Tapi apapun itu urusan mereka yang tertentu, dan kita sebagai rakyat juga perlu mengetahui sekadar skop yang ada pada kita. Namun sedemikian sekalian, itulah kehidupan dunia, sebagaimana ayat yang saya baca tadi, ayat yang kedua surah Al-Mulk, menggambarkan kepada kita bahawa Allah Subhanahu wa taala, dengan arti lebih kurang maknanya, Allah memati dan menghidupkan kita ini kerana ia ingin menguji, ingin tengok sejauh manakah kita semua ni dapat melaksanakan ahsanu amala, amalan yang paling baik, amalan yang paling baik dalam mencari kehidupan ini, dengan ujian, dengan berbagai-bagai cabaran dalam hidup ini. Boleh tak kita orang beriman ini berterusan dalam keadaan yang dapat melaksanakan amalan yang baik, sekalian? Ya, banyak sekalian, kita dapat cabaran dari tahun 2020
Kita ingat ke satu hebat sungguh tuan. Kita datang dengan COVID-nya, selepas itu 2 tahun baru nak berakhir, datang pula banjir pula lagi. Boleh tahan juga banjir tuan. Masih lagi tidak selesa lagi. Kemudian datang pula lagi pergolakan dan sebagainya sekalian. Kerana ini merupakan perkara-perkara yang dunia, bukan kita je. Jadi itulah maknanya pengharapan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tentunya satu perkara yang tidak dapat dipisahkan dari kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala ini. Jadi oleh sebab itu kita malam ini sedikit pembacaan di dalam peringatan ini, yakni disebut kepada kita, yakni meraih kasih sayang Allah dan sayangnya manusia. Para jemaah sekalian, dalam penulisan ini disebut kepada kita, dikata agak sulit juga untuk mencari formula ataupun kaedah amalan yang boleh menyebabkan Allah Subhanahu Wa Taala kasih terhadap seseorang, dan pada masa yang sama pula manusia juga sayang kepada kita. Lazimnya jika Allah SWT sayang kepada seseorang, ramai pula manusia yang membencinya. Biasa lazim ni, biasa tuan. Demikianlah pula sebaliknya, apabila manusia menyanjung seseorang, belum pasti Allah Ta'ala yang meredai dia. Itu kedudukan kita. Oleh sebab itu kita berada di mana tuan? Jadi seseorang yang ingin popular dalam kalangan manusia kadang-kala lebih banyak tunduk kepada kemahuan. Sebab popular seseorang itu kadang-kadang bukan benda yang betul pun. Pakat suka belaka kan, pakat minat belaka. Dari segi kebenarannya bukan benar pun, kadang-kadang melalaikan dan sebagainya. Jadi para jemaah muliakan, dikatakan kepada kita, di dalam masyarakat yang masih diselimuti dengan kejahilan, jadi kebenaran yang diperjuangkan oleh seseorang atau sesuatu kelompok tidak semestinya dipandang benar oleh orang ramai. Mereka bukan sekadar tidak popular, malah kadang-kala dianggap melampau ataupun ekstrim. Akan tetapi sekiranya mereka tunduk kepada kemahuan orang ramai yang tidak berasas kepada kebenaran, maka sudah pasti Allah SWT juga pula tidak meredainya. Jadi kalau kita sebut tentang kejahilan tuan-tuan, kejahilan ini ya, setengah orang kata kejahilan kau ni bukan bodoh. Kejahilan ni bukan bodoh tuan, dalam sudut yang tertentu bukan. Kadang-kadang kejahilan itu di mana di antara definisinya seseorang yang mati dengan mencari kebahagiaan pula di akhirat. Jadi dengan demikian ikutlah nak buat macam mana asalkan bahagia. Betul. Jadi bukti bahawa Allah SWT tidak merestui, tidak menyukai sikap seseorang yang tunduk kepada kemahuan manusia ialah bila mana disebut di dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudillu ka'an sabilillah in yattabi'una illa adh-dhanna wa innahum illa yakhrusun. Jadi maksudnya, dan sekiranya kamu taat kepada Allah SWT. Jadi ini surah Al-An'am ayat 116, tuan-tuan boleh tengok nanti ya. Jadi
jelas kepada kita. Jadi kalau kita tengok, kalau kita ingat ikut orang ramai itu belum tentu lagi. Belum tentu lagi benda tu betul. Jadi macam mana? Sebab itulah Islam menyediakan formula dia. Dia beri garis panduan kepada kita. Ramainya orang itu ingat betul. Jadi walau bagaimanapun Islam telah mengemukakan satu formula yang diceritakan oleh seorang sahabat untuk mencari kasih sayang Allah, dan juga di Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an berada di majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian datanglah seorang sahabat yang lain. Jadi Sahal ni bersama Rasulullah, ya. Datang sahabat yang lain pula bertanya kepada Rasulullah, ya, maksudnya di sini, ya Rasulullah, ajarkanlah kepadaku sejenis amalan yang sekiranya aku lakukan membolehkan Allah SWT sayang, manusia juga sayang kepada aku. Kata sahabat yang bertanya tu. Jadi Sahal yang mendengar. Lalu Nabi bersabda yang maksudnya, hendaklah kamu zuhud dengan orang lain, nescaya orang akan sayang juga kepadamu. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmizi. Gitu. Kemudian hadis ini pula disokong, mana didatangkan pula dengan jelas menunjukkan kepada kita tentang Allah Subhanahu wa taala menyayangi orang yang bersikap zuhud terhadap dunia. Jadi dia dijelaskan kepada kita tentang tuan yang Allah khususkan kepada kita. Maksudnya di sini ialah sebab Allah SWT menyatakan dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walaqad katabna fi zabur min ba'di dzikri yarithuha ibadiyas salihun. Surah Al-Anbiya ayat 105, tuan. Maksudnya sesungguhnya bumi itu akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang soleh. Kita. Begitu juga dalam satu segi yang lain. Jadi zuhud ini di antara sifat-sifat golongan orang-orang yang beramal, mana memahami tentang kehidupan golongan ahli-ahli tasawuf, maksudnya gitu. Kerana bab zuhud ini banyak dibincangkan di dalam ilmu yang kita pun belajar. Cumanya kadang-kadang disalah tafsirkan. Apabila kita sebut tentang tasawuf, maka kita terfikir kita ni bukan tuan-tuan, tak elok dan sebagainya. Itu tak betul, tuan-tuan. Zuhud ni, dunia ni. Mana dalam hal itu pernah dijelaskan oleh para ulama, menyatakan zuhud ataupun keadaan sebegitu bermaknanya walaupun banyak mana harta yang kita miliki, tetapi kita tidak merasai. Jadi kita rasa ianya satu amanah yang perlu. Kita kalau lebih keluar zakat, kalau kita ada amanah, ada keperluan tertentu, kita boleh bagi, boleh infak dan sebagainya. Jadi maknanya zuhud di sini maknanya kita itu tidak merasai ia sesuatu kebendaan tanpa harta itu merasai kita miliki segala-galanya, bukan. Begitu juga dalam bab tasawuf berkaitan dengan tersebut. Contohnya macam mana, tuan? Kita rasa duka cita sekiranya
sesuatu barang yang kita sayang itu hilang. Mana kita nak ambil apalah, kita ambil kata motor ke, kereta ke, hilang, kita duka cita, kita rasa, maknanya rasa tak seronok lah, dan duka cita. Pasal apa? Pasalnya harta itu kita rasa milik kita, memang milik kita pun, tetapi sekiranya kereta ataupun barang-barang berharga orang punya yang hilang, kita rasa duka cita tak? Kita tak akan rasa duka cita, bukan pasal kita rasa memang bukan milik kita pun. Jadi kesimpulannya secara umumnya di sini bermakna kehidupan kita, tuan-tuan, seseorang yang ditinggalkan oleh isteri dia, meninggal, ataupun sebaliknya, kan duka cita. Kalau orang tak pernah rasa, dia memang tak rasa apa-apalah. Tetapi bagi mereka yang tak ada, yang tidak memiliki, dia bujang lagi, dia tak ada rasa apa-apa. Pasal dia tak ada itu semua. Hati-hati yang penuh dengan kebesaran Allah dalam jiwa dia. Baik sekalian. Jadi dalam hal ini nak gambarkan kepada kita bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mewariskan bumi ini kepada hamba-hambanya yang soleh. Yang berarti antara peranan orang soleh ini ialah tanggungjawab ia menjaga, menguasai dunia ini serta mentadbirkannya, bukanlah menganggap kan itu. Jadi jika zuhud dimaksudkan dengan terhadap dunia itu dengan meninggalkan kepentingan dunia, sehingga juga negara dikuasai oleh tangan-tangan orang yang orang-orang yang ingkar, nescaya tidak wujudlah dalam sejarah umat Islam, terutama sekali pada zaman Rasulullah SAW, orang-orang yang bergelar hartawan seperti Abdul Rahman bin Auf, para khulafa ar-Rashidin, dan juga pemerintah mereka itu mempunyai kuasa dan dapat menguasai dunia. Kalau zuhud itu artinya meninggalkan kepentingan dunia, nak hidup. Mereka ni senang-senang je bila mana diperlukan dalam perjuangan untuk menegakkan Islam, mereka mengeluarkan, menginfakkan harta benda itu. Itulah makna zuhud, tuan-tuan. Dengan arti kata, mana harta yang dimiliki itu bukanlah semata-mata untuk kepentingan diri dia saja. Jadi kalau inilah di antara yang disebut bahawa supaya mana Allah menyayangi kita itu dengan arti kata kita zuhud dengan harta dunia tadi. Maka itulah di antara sifat-sifat yang akan disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sifat zuhud terhadap dunia akan menyebabkan dikasihi oleh Allah SWT, yang ia juga dikasihi kerana memberi kesempatan untuk mewarisi harta dunia, tetapi tidak pula menjadi matlamat hidup dia. Mana untuk kita disayangi oleh Allah Ta'ala, itu di antara sifatnya. Jadi perkara ini bukan mudah, kerana sebab kita merasai harta yang kita duk selama ni duk susah payah dari muda sampai tua, kita rasa kita lah milikinya. Sehingga kadang-kadang kalau kita lihat di dalam kaedah zakat pun tak terusik pun di dalam bank simpanan kita. Bermakna kita tu orang kaya dah tu. Tuan pun. Jadi kalau itulah ada simpanan kita mengikut kadar zakatnya, kita kenalah wajib dikeluarkan sebanyak 2.5%.
Ha. Itu kira zuhud lah tu. Dia tak payahlah keluar zakat. Dia pandai dia macam tu. Dia ingat dia pandai dah, tapi Allah lebih tahu keadaan macam tu. Tapi kalau keperluan betul tak apalah. Sebab itu dikira jumlahnya dan tahun simpanan kita itu. Kalau sampai 1 tahun tak bergerak juga duit yang tertentu, mungkin 20,500 kalau tak silap saya lah, mengikut kadar kadar nilai duit kita sekarang ni. Jadi begitulah juga dengan harta-harta yang lain. Kalau itu yang boleh kita rasai, bermakna seseorang itu merupakan hamba Allah yang disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi para sekalian, jadi sekiranya manusia itu tidak keadaan macam tu, maknanya dia tidak zuhud terhadap dunia, bermakna mereka ni telah mengubah peranan hidupnya ke arah menjadi hamba dunia. Mereka menjadi yakni menghimpunkan harta sebanyak mungkin. Sebagaimana disebutkan di sini, sebagaimana Qarun, dia punya kunci gedung, harta dia saja dibawa oleh beberapa ekor unta. Kunci yang tuan, bukan hartanya lagi. Mana macam gedung besarlah ya. Mana tak larat nak bawa nak kunci. Tak tahulah kunci dulu dia buat daripada apa, wallah alam tuan ya. Mana itu satu gambaran, nak gambarkan bahawa Qarun ini mempunyai harta yang banyak. Itu pun dia punya tamaknya. Tapi akhirnya maka Allah membenamkan Qarun bersama harta kekayaannya ke dalam perut bumi. Maka jadilah kadang-kadang kita ni di dalam aktiviti motivasi dan sebagainya pakat nak cari harta Qarun. Sekarang ni tak nampak dah. Itu dulu adalah ya. Begitu di antara tuan-tuan. Maka dalam hal ini seorang daripada sahabat menyebut di dalam kata-kata yang indah, yakni dalam sebuah kata-kata ulama salaf yang menyatakan, dia kata, wahai dunia, engkau adalah secebis daripada benda yang sedikit. Orang yang asyik terhadapnya hanyalah orang yang hina. Barang siapa yang mati sedangkan dia tidak bertaubat daripada dosa iaitu asyik gila kepada dunia ni, justru Allah memerintahkan agar orang itu menerima siksaannya. Itu dia. Itu zuhud. Hendaklah kita zuhud daripada harta dunia, tuan-tuan. Kemudian kita lihat pula zuhud terhadap harta dunia yang ada pada tangan orang lain. Mana tiada berkepentingan kepada harta kepunyaan orang lain, itu berarti tidak menyusahkan orang. Mana sikap begini mesti membibitkan suasana harmoni dalam kalangan masyarakat. Bermakna kita tidak rasa dengki ataupun kita duk rasa tak senang hati kalau orang tu ada harta. Kita tak dapat nak meredai kekayaan yang ada pada orang itu. Kita rasa tak senang hati. Itu tidak akan disukai lah oleh orang lain. Mana zuhud harta yang ada pada tangan orang lain. Itu pun tuan-tuan, bukan senang juga. Dalam hati kita ni, kerana hati kita ni dia berbagai-bagai perkara boleh berlaku. Sekiranya hati kita ini tidak dibersihkan, itu yang penting, tuan-tuan. Itu yang penting.
Maka sebab itulah di dalam kisah seorang daripada Khalifah Ar-Rashidin, saya dah cerita belum ni kat sini tu. Saya tak ada kot, tak apalah. Yakni yang bernama Sulaiman bin Malik. Dia ni ialah di antara ketua atau Khalifah Ar-Rashidin di zaman Bani Umayyah yang berpengkat ataupun yang pemerintahannya yang berada di Damsyik ketika itu. Ni selepas daripada sahabat semua dah tak ada dah ni, ya. Jadi Sulaiman bin Malik ni, Malik tu Malik bin Marwan, juga seorang khalifah ketika itu, jadi di kalangan Bani Umayyah. Maka satu ketika dalam rombongan yang besar, tuan, dia datang ke Madinah. Sulaiman ni datang ke Madinah dengan angkatan yang besar. Maklumlah dia menakluki semua tu. Dia Islam lah kira, Khalifah Ar-Rashidin. Ringkas cerita dia, bila dia datang ke Madinah, maka disambutlah oleh ketua-ketua ketua bandaran ke apa ke semua sekali, wakil-wakil parlimen, kadun, semua datanglah. Kalau kita sekarang ni meraihkan khalifah datang jauh ni. Maka dalam majlis itu dia berkata, dia kata, saudara-saudara, maksudnya lebih kurang macam itulah. Sekarang ni di Madinah tidak ada ke sahabat-sahabat di kalangan anak-anak tabi'in ke, ataupun orang-orang yang pernah belajar dengan para sahabat dulu. Ketika itu dah tak ada, tuan. Maka jawab seorang di kalangan yang hadir pada hari itu, dia kata, ada, tuan, yakni Sulaiman bin Malik, seorang ulama, dikata murid kepada seorang sahabat. Maka dia kata, wahai saudara, boleh tak panggil dia? Dia seorang ulama yang besar lah ketika itu di Madinah. Maka datanglah yang bernama Abu Hazim. Bernama Abu Hazim. Dia kata, maka nikah dia. Maka Abu Hazim pun datang jumpa dengan khalifah ni, Maka Sulaiman menyatakan, ya Abu Hazim, aku tengok engkau macam hamba je kepada aku. Hamba ni macam macam tak meraihkan dia lah, lebih kurang. Jawab Abu Hazim, ya Amirul Mukminin, apa yang dimaksudkan hambar itu? Selalunya sifat itu berlaku sekiranya, sedangkan dia kata begini, sedangkan aku datang, semua pembesar-pembesar datang, tapi engkau tak datang. Bila aku tak tahu macam mana. Maksudnya gitu dalam perbualan itu. Baiklah, apapun kata Sulaiman bin Malik menyebut, dia kata, wahai Abu Hazim, dia kata manusia ni hatinya sebagaimana besi. Kalau tidak dinasihati ataupun tidak mendapat ilmu-ilmu yang tertentu, dia boleh berkarat. Jadi dia memerlukan nasihat. Itu kata Sulaiman. Dia kata, aku ni dan mungkin orang lain juga, bila mana diperkatakan soal kematian, rasa macam tak seronok je, rasa tak suka je bila disebut pasal mati. Dia kata, kenapa wahai Abu Hazim macam tu? Dan dia kata mungkin orang lain juga macam tu, tak seronok je bila disebut soal kematian. Wahai Amirul Mukminin, itu memang benar. Sebab apa? Sebabnya Amirul Mukminin kata bahawa kematian itu seronok, sedangkan kau bina dunia ini seolah-olah tak nak mati. Begitu. Jadi dia mengingat kepada kita, tuan. Jadi maka jawab Sulaiman bin Malik, betul lah apa yang kamu. Jadi oleh sebab itu,
wahai Abu Hazim, jadi dengan kedudukan aku ni bagaimana di sisi Allah SWT? Dia kata, bagaimana aku seorang pemimpin ni, bagaimana kedudukan aku, amalan aku di sisi Allah Subhanahu Wa Taala? Maka jawab Abu Hazim, tuan, dia kata, ya Amirul Mukminin, engkau boleh tengoklah dalam Al-Quran lah, dalam surah Al-Infitar, silap saya, yakni innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Bagi mereka yang melakukan amal-amal yang baik, maka dia akan mendapat nikmat di sisi Allah Ta'ala. Dan barang siapa yang melaksanakan pekerjaan atau perkara yang al-fujjar, benda-benda yang durhaka, sebagai contoh, lebih kurang begitu, mana sudah tentulah dia akan mendapat kemurkaan, siksaan daripada Allah Ta'ala. Mana itu panduan yang Abu Hazim bagi kepada peringatan kepada Sulaiman bin Malik sebagai Khalifah Ar-Rasyidin ketika itu. Jadi kala itu dia tanya lagi, di mana rahmat Allah wahai Abu Hazim? Jadi rahmat Allah SWT ialah terletak kepada golongan hamba-hamba Allah yang mukhlisin, yang ikhlas, yang ihsan di dalam amal ibadat dia. Jadi di sini maknanya benda-benda seperti ini, seperti zuhud, kebaikan yang ada. Baik tu dah okey dah, lebih baik lagi. Dan ini bukan senang, tuan. Mana pada hati-hati yang mempunyai ihsan, yang kalau kita lihat macam mana, tuan, yang ihsan tu selalu kita lihat di dalam memperkatakan bila mana Rasulullah SAW didatangi oleh Sayyidina Jibril. Kalau tuan-tuan nak tengok dalam kitab hadis 40 yang kedua, kan, mana Jibril datang dalam majlis Rasulullah, yang letak tangan di atas lutut Rasulullah, menyebut, bertanya tentang apakah itu iman, apakah itu Islam, dan khabarkan kepadaku apakah itu ihsan. Maka Nabi jawab. Maka apabila sampai tentang ihsan, Nabi menyebut secara ringkasnya bahawa ihsan itu bila mana engkau beribadat kepada Allah Ta'ala, engkau hendaklah merasai nampak ataupun seolah-olah menampak Allah, dan sekiranya engkau tak nampak pun, engkau hendaklah merasai Allah melihat engkau. Nak merasai Allah melihat, inilah tuan, satu perkara yang bukan mudah. Mana perkara-perkara seperti ini dibincang ataupun diperkatakan di dalam bab-bab dalam ilmu tasawuf ni, tuan. Azan dulu ke? Sila.
Sikit lagi dah. Maka dalam tentang berkaitan dengan zuhud ini bermakna perasaan zuhud ataupun kita merasai perkara itu adalah datangnya dari hati-hati yang mempunyai keikhlasan tadi, tuan. Jadi dalam hal ini demikian maknanya kita memerlukan memahami soal bagaimana untuk menyediakan kolbu ataupun hati kita dari perasaan itu. Perasaan ihsan yang mana dapat kita merasai mana kita melakukan ibadat. Kalau kita nak ambil contoh, solat itu bagaimana kita dah dapat merasai bahawa merasai Allah melihat kita dengan cara yang betul. Mana kita nak merasai agak-agak selama ni payah tuan-tuan. Nak khusyuk solat ni maksudnya gitulah. Payah tuan-tuan. Bukan orang imam sendiri pun sama juga. Sebab itulah maka datangnya lah tanggungjawab sangat-sangat kepada kita ini untuk datang solat berjemaah ni, supaya dengan berjemaah inilah maka kita akan dikira khusyuk juga walaupun tak khusyuk. Mengikut kisah tuan, ketika kita solat itu mula-mula Allah melihat hati tu imam tu. Kalau imam tu hati dia khusyuk, kira semua okey, terima semua. Kalau imam pun tak berapa juga, dia tengok saf yang pertama tu, ada tak salah seorang yang di saf yang pertama tu khusyuk, seorang daripadanya. Kalau tak ada, dia tengok yang kedua, yang terakhir. Kalau semua tak khusyuk juga dalam satu surau masjid tu, tak khusyuk belaka. Tapi oleh kerana maknanya tuntutan jemaah itu, maka akan diterima juga solat kita kerana kita berjemaah. Itulah datangnya tanggungjawab untuk kita sangat-sangat ini memerlukan kepada solat berjemaah. Sebab solat itu akan diterima sejauh mana kita khusyuk ketika solat itu. Kita merasai Allah melihat kita tu. Ini bukan perkara yang dan tuan-tuan pun dah belajar dah. Walaupun dia tak sebut tasawuf pun dah belajar dah, ya. Baca kitab, salah satu daripadanya penawar hati. Ayalah tu. Nak bersih hati tuan. Ya. Nak bersih.
nak bersih hati tu. Mana penawar hati. Kadang-kadang payah juga nak jadi hati ni, kita nak beri penawar. Kalau penawar rindu senang, ya tak? Penawar hati ni payah. Dia memerlukan ibadat-ibadat yang tertentu untuk membersihkan hati kita, tuan-tuan. Sebab itulah maka kita tidak merasai bila mana kita ibadat tu. Pasal bekas hati dalam hati kita tu duk ada benda lain lagi. Macam mana kita duk bertasbih ataupun kita duk baca Al-Quran, sedangkan kalau kita disebut dalam Al-Quran pun bila mana kita mendengar ayat-ayat Allah, maka gementarlah hati kita, gementar jiwa kita, tuan, bila mendengar ayat-ayat Allah, ayat-ayat tentang kematian ke, ataupun ayat apa sajalah tentang hari kiamat ke, apa-apa, rasa gemetar hati kita. Hati yang itulah, tuan, hati yang telah bersedia, hati yang bersih tadi, tidak ada benda-benda lain tu. Tapi kalau ada benda-benda lain, tuan, nak gemetar macam mana? Tak jadi, tuan. Jadi oleh sebab itu, maka golongan-golongan yang disebutkan ihsan muhsinin ini ialah golongan yang mempunyai hati yang bersih, yang tidak ada lain melainkan Allah Subhanahu Wa Taala nanti dia. Dan maknanya mereka ini sentiasa mengingati Allah Taala. Jadi oleh sebab itu dah sekalian, maka dalam hal ini sekiranya kita tidak mempunyai sikap zuhud itu, maknanya dalam kehidupan di kalangan masyarakat manusia ini akan ramailah akan memiliki sifat-sifat yang tamak pada harta, tamak pada harta orang lain. Kalau dicontohkan dalam penulisan, dikata kalau peringkat globalnya ketika berlaku peperangan Teluk dulu, dikata maknanya bumi yang mempunyai kekayaan minyak semua itu dikuasai ataupun diminati, dicampur tangan oleh golongan-golongan yang kekuasaan, yang kuasa besar dunia. Kenapa? Kerana dia tamak kepada harta. Dia tak memikirkan itu orang punya. Begitulah juga sekalian, sifat-sifat ini kalau tidak ada mempunyai sifat zuhud tu, pemimpin-pemimpin negara yang ingin mengauk kekayaan negara pula berselindung di sebalik berbagai-bagai nama, kalau dulu penswastaan lah dan sebagainya, untuk melebihkan perkhidmatan, cekap dan sebagainya. Tetapi sebaliknya, pada hakikatnya tangan-tangan mereka lah berada di sebalik syarikat-syarikat yang menguasai penswastaan itu. Sama juga tuan. Inilah dia. Kerana dalam jiwa dia tidak ada sifat zuhud ni. Dia nak ambil sebagaimana yang berlaku dalam kehidupan dunia hari ini. Jadi kekayaan negara yang selama ini menjadi milik orang ramai sudah tentu berpindah ke dalam saku-saku mereka. Rakyat tidak mendapat sebarang keuntungan, hanyalah rungutan saja. Jadi demikianlah sifat tamak terhadap kekayaan orang lain menyebabkan kebencian dan berlakunya huru-hara. Sebaliknya Islam menganjurkan agar manusia ini zuhud terhadap harta kepunyaan orang lain. Hanya dengan sifat mulia itulah masyarakat akan damai dan sejahtera. Gitu kedudukan. Akhirnya sekalian, jadi formula yang paling baik untuk seseorang supaya dikasihi oleh Allah SWT dan pada masa yang sama disayangi pula oleh manusia hanyalah dengan sikap zuhud terhadap dunia dan zuhud terhadap harta kepunyaan orang lain. Jadi sifat zuhud inilah sifat yang ada dalam jiwa, dalam kalbu hati yang mempunyai ihsan ataupun keikhlasan dalam jiwa dia, yang hatinya diasuh, dibersihkan, kemudian dimasukkan dengan amalan-amalan zikirullah, sehingga akan lahirlah
nur ataupun kebersihan yang ada pada jiwa itu, yang tidak merasai ini semua. Sehingga ibadat pun seronok, dan tidak merasai orang punya pun dia punya, dia punya pun dia punya. Jadi itulah sedikit sekalian perkongsian kita pada malam ini. Mudah-mudahan sedikit sebanyak itu memberi manfaat kepada kita, tuan. Saya setakat itulah yang baik daripada Allah Ta'ala, yang tak kena, tak sesuai itu kelemahan saya. Dan semoga Allah SWT ampun dosa kita semua, tuan. Dan semoga Allah Ta'ala terima amalan kita, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rahmanir Rahim. Ya Allah ya Tuhan kami, Kau ampunlah dosa-dosa kami ya Allah. Sama ada dosa kecil, lebih-lebih lagi dosa-dosa yang besar. Sama ada dosa yang kami masih ingat ataupun yang telah kami lupa. Ya Allah ya Tuhan kami, Kau ampunlah juga dosa kedua ayah dan ibu kami. Kasihanilah mereka berdua ya Allah, sebagaimana mereka bersusah payah mendidik kami semasa kami kecil dulu ya Allah. Ya Allah ya Rahmanir Rahim, sekiranya ia telah berada di alam kuburmu ya Allah, berikanlah kehidupan yang mulia dalam kehidupannya ya Allah. Ya Allah ya Rahmanir Rahim, Kau ampuni dosa keluarga kami, anak-anak kami, adik-adik, abang-abang, jiran, tetangga kami, saudara mara kami dan semuanya ya Allah. Ya Allah ya Rahmanir Rahim, Kau permudahkanlah urusan ibadat kami ya Allah. Kau berikanlah kemudahan untuk kami merasai kenikmatan ibadat terhadap-Mu ya Allah. Bantulah kami di dalam melaksanakan ibadat kepada-Mu ya Allah. Kau permudahkanlah urusan rezeki kami ya Allah. Ya Allah ya Rahmanir Rahim, lindungilah kami, keluarga kami, masyarakat, negeri dan negara kami daripada sebarang bentuk bala bencana dan juga huru-hara ya Allah. Ya Allah ya Rahmanir Rahim, Kau kurniakanlah pemimpin negara kami di kalangan orang beriman yang amanah terhadap tugasnya ya Allah. Sehingga ya Allah Kau jauhkanlah negara kami daripada huru-hara, daripada perkara-perkara yang mengakibatkan kehidupan kami kesusahan sepanjang masa ya Allah. Ya Allah ya Rahmanir Rahim, Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Allahumma afina min kulli bala id dunya wa azabil akhirah wa syarrid dunya wa syarril akhirah. Wafarallahu lana wa lahum birahmatika ya arhamar rahimin. Da'wahum fiha